Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 20 Disember. Beberapa pembaharuan akan diperkenal bagi memastikan masalah yang menjadi punca projek sakit di Sabah dikurangkan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, langkah itu penting bagi memastikan ia tidak berterusan dalam pelaksanaan projek di bawah rancangan Malaysia ke-13, RM ke-13. Menurut Rafizi, antara pendekatan yang diambil termasuk menambah baik proses sedia ada di peringkat perancangan dan saringan projek. Jelas beliau sebahagian daripada projek sakit di Sabah berpunca daripada masalah tanah. Jadi sebab itu, kita dah mula projek rintis daripada 2 tahun yang lepas yang mana untuk projek-projek tertentu, kita bagi belanja untuk mereka melakukan feasibility study dahulu ataupun kerja awalan. Dan kerja awalan ini bermakna mereka mesti menguruskan supaya tanah itu telah pun selesai. Rafizi memberitahu media selepas sesi libat urus RM ke-13 bersama Kerajaan Negeri. Beliau berkata Kerajaan Persekutuan dan Negeri bersetuju untuk memastikan pelaksanaan projek dalam RM ke-13 berjalan lancar dan cepat berbanding sebelum ini. Mengenai usaha membasmi kemiskinan di Sabah, Rafizi berkata program pembangunan di bawah RM ke-13 akan memastikan kegiatan ekonomi yang memberi pendapatan mampan dilaksana di kawasan yang mempunyai kadar kemiskinan tinggi. Justru Rafizi berkata sisi libat urus ini penting bagi menyokong usaha kerajaan persekutuan merapatkan jurang pembangunan di negeri ini. Golongan miskin tegar di kawasan Mempakut akan diberi keutamaan untuk mendapat bantuan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Sejumlah 40 buah rumah akan dibina di kawasan berkenaan tahun depan. Sumbangan melibatkan penerima di 3 buah sekolah iaitu SMK Membakut, SM St. Patrick dan SMK Membakut 2. Ini adalah salah satu tanggungjawab pendidikan yang saya pikul untuk anak-anak di daerah Membakut ini dan saya harap mereka akan cemerlang. Para pelajar yang ditemui RTM menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih di atas keprihatinan wakil rakyat membantu mereka sebagai pembakar semangat menghadapi SPM. Saya amat menghargai alat tulis tersebut. Dengan alat tulis tersebut, saya harap saya dapat menjalani SPM dengan baik. Semoga semua kita batch 07 boleh lulus cemerlang dan boleh meneruskan kehidupan ataupun menyambung belajar di mana-mana. Kami daripada SMK Membakut ingin menghantar kata terima kasih kepada Dato' Arifin dan harapan saya kepada batch saya ialah saya berharap kami mendapat strike untuk menaikkan nama sekolah. Saya harap batch 07 ini dapat lulus cemerlang SPM. Saya juga berterima kasih kepada ibu bapa saya sebab telah menyekolahkan saya dan sampai nanti 2 bulan kami akan menduduki SPM. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata seramai 40,000 pelajar SPM, STPM dan STAM di negeri ini menerima bantuan khas tunai peperiksaan bakti tahun ini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Dato' Arifin menyampaikan sumbangan alat tulis kepada lebih 200 pelajar tingkatan 5 di daerah Membakut sebagai persiapan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini. Adun Membakut Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata beberapa penerima sudah dikenal pasti dengan kerjasama pejabat daerah berdasarkan senarai nama sedia ada. Mudah-mudahan akan ramai yang mendapat dan kita sudah senaraikan melalui fokus group yang dipengerusikan oleh pegawai daerah Membakut dan insyaAllah tahun hadapan akan mula kita laksanakan setelah kita mengenal pasti mana yang benar-benar layak untuk menerima. Dato' Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian kepada RTM selepas sesi penyerahan kunci rumah mesra SMJ kepada sebuah keluarga di Membakut. Sementara itu, penerima rumah mesra SMJ menzahirkan ucapan terima kasih di atas sumbangan ini yang dianggap sebagai hadiah Krismas. Kami satu keluarga dapat rumah baru. Kira hadiah Christmas lah tahun ini dan rasa selesa sudahlah tinggal selesa lah dari yang dulu.
Harapan semoga kami satu keluarga dapat menyambut Christmas tahun ini dengan baiklah. Sejumlah 20 buah rumah mesra SMJ yang diperuntukkan kepada Dun Membakut tahun ini telah siap dibina dan diagihkan kepada penerima yang layak. Polis Sabah menafikan isu perbuahan rumah di Kampung Alap Pulau Bugaya Semporna yang dikatakan melibatkan rumah balu seorang anggota polis yang terkorban dalam peristiwa berdarah di Kampung Simunul Semporna pada 2013. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun berkata isu berkenaan yang tular sejak Rabu lalu tidak benar dan sengaja dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurut Datuk Jaute, isu berkenaan sengaja dibangkitkan bagi melemahkan operasi yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa untuk membantras koloni setinggan warga asing. Beliau menjelaskan rumah yang dibangkitkan itu adalah milik bapa mertua anggota terlibat yang dibina pada tahun 1980-an. Ia bukan sahaja tidak terlibat perobohan, malah tidak didiami balu mangsa, sebaliknya oleh keluarga balu berkenaan. Semasa operasi ini, pihak penguatkuasa juga tidak pernah mengeluarkan apa-apa ugutan ke atas individu berkenaan. Dan yang paling penting, rumah ini tidak pernah dirubuh. Yang dirubuh adalah beberapa rumah kosong yang dipercayai bahwa rumah-rumah kosong ini adalah milik warga negara asing. Datuk Jaute menjelaskan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Beliau bagaimanapun berkata setakat ini polis belum menerima sebarang laporan rasmi berhubung perkara itu. Berdasarkan notis daripada Taman Sabah, sejumlah 3,257 buah rumah di kampung tersebut yang merupakan koloni setinggan telah diroboh setakat ini. Universiti Malaysia Sabah UMS maju setapak lagi dengan pelancaran Pusat Pembangunan Ekonomi dan Dasar CEDP. CEDP yang diwujudkan sejak 2022 berperanan menjalankan penyelidikan dan mempromosi wacana akademik berkaitan isu-isu pembangunan ekonomi dan dasar awam di negeri ini dan wilayah yang lebih luas. CEDP terlibat dalam pelbagai aktiviti penyelidikan termasuk kajian impak ekonomi dan sosial, analisis dasar dan program pembinaan kapasiti. CEDP juga bekerjasama dengan institusi penyelidikan dan pihak berkepentingan untuk menyediakan cadangan berasaskan bukti bagi penggubal dasar dan menyumbang kepada pembangunan dasar ekonomi yang mampan dan inklusif. Demikian ucapan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur sempena majlis pelancaran CEDP di Ibu Negeri. Teks ucapannya dibacakan Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim. Datuk Kasim optimis CEDP berpotensi merapatkan jurang antara penyelidikan dan dasar sekaligus menangani isu-isu berkaitan. Turut berlangsung pelancaran buku Kinabalu UNESCO Global Geopark dan pembentangan projek awalan CEDP, potensi kerjasama dan rumusan SCE 2024 oleh pengarah CEDP Dr. Saizal Pinjaman. Pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11 merupakan satu kebanggaan bagi rakyat negeri ini. Ini kerana pengalaman yang dimiliki oleh Tun Musa selaku bekas Ketua Menteri paling lama akan memberi banyak manfaat kepada negeri dan rakyat. Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Ferus Rendan berkata pelantikan Tun Musa tidak wajar dipandang negatif oleh mana-mana pihak kerana ia telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Bagi kita sebagai rakyat Sabah menghormati perlembagaan mana yang sudah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, makanya kita menerima. Datuk Ferus yang juga pembantu Menteri Belia dan Sukan menyatakan demikian kepada media di Ibu Negeri. Tun Musa dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11 berkuat kuasa 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2028. Beliau menerima surat cara pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Selasa lalu. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.